Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengacara majlis atas pengenalan yang menyebabkan saya rasa kerdil di hadapan Maha Guru sekalian. Yang saya muliakan lagi yang berbahagia Prof. Emeritus Datuk Dr. Muhammad Abdul Razak, pengurusi LPU UKM, dan saya kira yang bahagia Prof. Emeritus sangat berbahagia hari ini kerana turut hadir adalah Tuan Guru beliau, Dekan pertama Fakulti Perubatan UKM, yang bahagia Datuk Amir Abbas, berusia 88 tahun. Allah tawil umrak. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia Datuk, insyaAllah. Yang berbahagia Prof. Madya Dr. Ahmad Sunawari Long, Dekan Fakulti Pengajian Islam UKM, selaku Wakil Rasmi kepada Naib Chancellor UKM. Tadi ketika dia diusik oleh sahabat-sahabat di belakang, dia kata dia baru balik pada Gaza. Jiwanya di sana, jasadnya di sini. Seperti kita juga, insyaAllah. Yang amat berbahagia, yang saya kasihi Kekanda Tuan Puan Hajah Sagiah Sadikin, isteri kepada almarhum Tun Ahmad Saji, di sebelah yang bahagia Datuk, bersama ahli-ahli keluarga. Kita rasa bersyukur dan rasa majlis ini lebih ceria, lebih berseri, rasa lebih dihormati dengan kehadiran yang berbahagia Tuan Puan bersama ahli keluarga. Alhamdulillah. Yang berusaha Cik Rohaya Omar, Ketua Pustakawan UKM. Yang berusaha Dr. Nik Roskiman Abdul Samad, Fellow Kanan di IKIM, selaku wakil rasmi kepada yang bahagia Ketua Pengarah IKIM yang kini bersama pengurusi IKIM dalam kunjungan rasmi ke Uzbekistan. Ashab al-Fadilah, para ilmuwan, para hadirin, termasuk anak-anak para pelajar yang dirahmati Allah sekalian. Bersama saya sebenarnya turut hadir sebahagian daripada ahli lembaga IKIM. Izinkan saya sebut nama. Yang bahagia Datuk Dr. Abdul Munir Yaakob, yang juga bekas pensyarah UKM, dan 3 atau 4 universiti lain dalam Malaysia, juga di Brunei. Saya ingat ada beberapa saja universiti ketika itu yang Dr. Munir tak pernah jadi pensyarah. Dan yang bahagia Datuk Dr. Abdul Munir juga adalah mantan Ketua Pengarah IKIM. Ya. Turut bersama kita juga ahli lembaga yang bahagia Prof. Emeritus Datuk Dr. Ishak Harun. Kebetulan yang bahagia Prof. Emeritus adalah mantan Timbalan Naib Chancellor Universiti Melaya. Dan bersama kita yang bahagia Prof. Dr. Taufik Yap, yang juga ahli lembaga IKIM. Kebetulan yang bahagia Prof adalah mantan Naib Chancellor UMS, kini Profesor di UPM, kembali ke UPM. Dan saya mesti menyebut satu lagi nama dengan izin. Apabila pengacara majlis mengaitkan kaitan saya secara pribadi bersama beberapa sahabat dan tokoh lain dalam sebuah jawatankuasa yang diperkenankan penubuhannya oleh Majlis Raja-Raja, yang dipengusikan oleh almarhum Tun Ahmad Saji. Ada seorang ahli yang terbang jauh dari Kota Kinabalu semata-mata untuk hadir majlis ini, Datuk, yang berbahagia Datuk Aidi Mokhtar. Yang bahagia Datuk
bekas atau mantan Menteri Undang-Undang dan Hal Ehwal Anak Negeri Sabah yang sekaligus pada 2018 yang lalu atas kapasitinya sebagai Menteri yang bertanggungjawab Hal Ehwal Islam di Sabah duduk dalam jawatan kuasa yang dipengungsikan atau kami kenali dengan JKT, Majlis Raja-Raja, yang dipengungsikan oleh almarhum. Baru sebentar tadi, saya rasa sangat berbesar hati apabila Yang Amat Berbahagia Tuan Puan baru menghadiahkan, baru koyak plastik, sebuah buku yang siap beberapa bulan selepas almarhum Tun Ahmad Saji meninggal. Ini adalah antara inisiatif beliau yang terakhir, Sign Seal Delivered. Sebuah buku sebagai tribute kepada almarhum. Dan kebetulan Tuan Puan, di halaman 5 saya ternampak ada 2 rangkap pantun. Saya minta izin nak bacakan. Mentari bersinar, awan gemawan, menyentuh sukma, menghibur lara. Sungguh besar jasamu Tuan, demi agama, bangsa dan negara. Sehari ditinggal, hati tak keruan, rindu bersua kasih teringat. Sungguh cekal dirimu Tuan, pedoman semua sepanjang hayat. Memang rangkap pantun ini sangat tepat dengan orang yang kita kenang pada hari ini, seorang tokoh yang sangat berjasa. Jarang sebenarnya orang mengaitkan sumbangan besar almarhum Tun dalam konteks pengurusan hal ehwal Islam. Mungkin kerana orang lebih ingat sinonim nama KSN, nama jawatan KSN ini dengan nama Tun Ahmad Saji. Seorang tokoh yang telah melakukan transformasi besar dalam perkhidmatan awam, lebih-lebih lagi dalam skop topik yang akan saya tumpukan pada hari ini, lebih dalam konteks pengurusan hal ehwal Islam. Dalam konteks Malaysia, saya bacakan abstrak, keunggulan tamadun Islam didasari oleh rukun-rukun utama. Antara yang menunjang keunggulannya ialah sistem dan tata kelola pengurusan hal ehwal Islam sebuah negara yang begitu pluralistik. Dengan kemajmukan kaum dan etnik, terbentuk kepelbagaian agama dan kepercayaan serta kerencaman budaya, bahasa dan adat istiadat. Sekaligus faktor sejarah, terutama kalau kita kaitkan dengan sejarah koloni British, turut mempengaruhi kewujudan dua sistem dalam banyak sistem tata kelola yang berkaitan dengan pentadbiran negara, khususnya perundangan dan kehakiman. Sama ada ia dilabelkan sebagai syariah ataupun civil. Begitu juga sistem pendidikan, terutama yang berkaitan dengan pendidikan Islam yang menjadi salah satu tanggungjawab utama Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Islam Malaysia yang diwujudkan pada 1968 sejak era almarhum Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri kita yang pertama. Dan dari situlah benih wujudnya JAKIM sekarang. Kalau dulu JAKIM pada 1968 dikenali sebagai urustia kepada apa yang disebut MKI tadi, Majlis Kebangsaan. Kemudian berlaku perubahan-perubahan dan yang seperti saya sebut tadi, yang tak ramai orang tahu bahawa tangan tersembunyi yang merancang dan merubah dan transform dan mewujudkan suatu landscape baru pengurusan hal ehwal Islam, sama ada yang berkaitan dengan perundangan, pendidikan, pentadbiran. Ini 3 sektor teras yang dititahkan oleh Majlis Raja-Raja, satu mandat yang diberi kepada
apa yang disebut MKI tadi, Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Islam. Sejak 1968, MKI ini dipengurusikan oleh penyandang jawatan Perdana Menteri. Jadi bermula daripada almarhum Tunku Abdul Rahman sehinggalah kepada Perdana Menteri yang sebelum Yang Amat Berhormat PMX sekarang. Dan nanti saya akan sentuh perubahan-perubahan besar yang ada kaitan dengan peranan atau perancangan yang dilakukan oleh almarhum Tun Ahmad Saji. Jadi dui sistem dalam pelbagai sektor ini sebenarnya kita kena akui dan iktiraf berjalan dalam keadaan yang sangat harmoni. Walaupun kita tak nafikan ada ketikanya terdapat konflik, sama ada konflik of law atau konflik yang dikaitkan dengan isu-isu perkauman. Tapi alhamdulillah cara kepimpinan kita mengatasi cabaran-cabaran dan konflik ini sangat teratur dan dapat menyelesaikan banyak masalah jangka pendek walaupun banyak lagi penyelesaian masalah berjangka panjang. Jadi di tengah-tengah kepelbagaian dan kerencaman inilah terbentuk agensi agama negeri dengan majlis-majlis agama negeri bertindak sebagai pihak berkuasa agama tertinggi. Kalau ikut istilah yang termaktub dalam undang-undang, Chief Authority. Dalam semua urusan hal Islam, tonggaknya yang paling berkuasa ialah Majlis Agama Islam, di mana Majlis Agama Islam negeri bertindak sebagai penasihat kepada ketua agama di negeri masing-masing. Kita faham bahawa ketua agama adalah tuanku raja pemerintah di negeri yang berkenaan. Sementara di peringkat persekutuan, agensi agama persekutuan yang kelihatan diterajui oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Ada sebab kenapa saya guna istilah kelihatan. Di mana JAKIM sebuah atau salah satu agensi pusat hal ehwal agama yang bernaung di bawah Jabatan Perdana Menteri. Jadi syarahan saya ini akan lebih menumpukan kepada sumbangan besar dan jasa utama almarhum Tun Ahmad Saji bin Abdul Hamid, khasnya pada era beliau menyandang jawatan Ketua Setiausaha Negara. Pada usianya atau pada akhir usia almarhum masih diberi kepercayaan yang tinggi dan diberi amanah kali kedua seperti disebut oleh pengacara kita tadi sebagai pengurusi IKIM sebelum almarhum Tun Ahmad Saji meninggal dunia pada 28 Ogos 2021. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah kembali bersama Hadari dan Pian di Warna Pagi untuk segmen Inspirasiku bersama yang amat berbahagia Tun Ahmad Saji Abdul Hamid yang juga mantan pengerusi Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Dan juga kalau sebelum ni mungkin ramai setiap tahun Tun akan menantikan ramai rakyat Malaysia khususnya yang memegang saham di PNB akan menantikan pengumuman berapa perolehan dividen tiap tahun tu. Itu pengumuman yang dinanti-nantikan. Tapi hari ni kita nak kongsi banyak pengalaman Tun dari pendidikan, keluarga, karier dan sekarang ni jom kita masuk ke IKIM pula. Okey, sebenarnya Tun juga pernah berkhidmat di Institut Kefahaman Islam Malaysia dan antara yang mengasaskannya lah. Jadi kalau boleh Tun boleh kongsikan bila Tun mula bersama dengan IKIM, kemudian apa antara kelebihan dan juga cabaran-cabaran ketika berada di IKIM? Diamanahkan sebagai pengerusi IKIM. Pengerusi itu. Sebenarnya sebenarnya ada video je sekali. Saya harap videonya akan keluar. Sorry. Mungkin adik kita boleh bantu saya. Kita ulang balik. Dia
ada video sekali. Kalau tak dapat video tak apa, audio cukup. Alhamdulillah kembali bersama Hadari dan Pian di Warna Pagi untuk segmen yang saham. Ini jom kita masuk diamanahkan sebagai pengerusi. Okey, alhamdulillah. Memegang jawatan pengurusi Institut Kefahaman Islam ini merupakan satu kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak ternilai harganya pada diri saya. Oleh kerana saya bukan seorang yang berpendidikan Islam menerusi formal education. Saya cuma faham Islam ini menerusi apa yang disyarahkan oleh nenek saya dan bonda saya. Tak ada lain daripada itu lagi. Dan saya tidak menempuh formal religious education dalam jurusan agama. Tapi pada satu hari dalam awal tahun 90-an, pada masa itu saya menjadi ketua Susun Negara dan setiap minggu saya berjumpa dengan Perdana Menteri. Tiba-tiba Datuk Seri Dr. Mahathir maklum kepada saya nak lantik Tan Sri sebagai pengurusi Institut Kefahaman Islam. Jadi saya pun terkejut dan pada mulanya saya maklum kepada Datuk Seri yang ini bukan satu jawatan yang untuk saya. Dia kata tak apa, katanya Cuba dulu. Tan Sri ada administrative experience dan hal-hal agama saya dah lantik, saya dah tetapkan calonnya ketua pengarah, iaitu yang bagi Datuk Dr. Ismail Ibrahim. Jadi saya pun balik ke rumah dan berunding dengan isteri saya. Pada masa itu Puan Sri Sagiah, dan isteri saya memberitahu saya ini satu rahmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya pun terima jawatan ini dan pada mulanya cabaran yang ianya ialah ada dua saja. Satu, menyediakan memorandum and articles of association, iaitu memorandum and articles of association lah, perlembagaan IKIM. Yang itu tidak mudah. Itu mudah sajalah kerana ada template-nya, ada model-nya. Yang keduanya, cabaran yang kedua ialah untuk mendapatkan staff. Di sini saya terpaksa meminjam ataupun memperolehi pakar-pakar yang sedia ada seperti Profesor Syed Osman, Cik Nick, Dr. Munir dan sebagainya. Kemudian memperoleh kewangan untuk membiayai IKIM ini. Tapi cabaran yang paling ketara sekali ialah bagaimana nak memberi content, bagaimana nak mengisi IKIM ini dari segi program. Oleh kerana mandate yang diberi oleh kerajaan menerusi Perdana Menteri pada masa itu ada dalam ucapannya permohonan IKIM ini. Berbagai-bagai mandate yang diamanahkan kepada IKIM ini, memberi kefahaman Islam secara meluas, Islam ni sebagai syumul dan sebagainya. Jadi jangan merupakan sebuah institusi agama yang cuma menumpu kepada ritual saja. Masya Allah. Dari perkongsian sebuah rancangan inspirasiku, antara rancangan popular IKIM yang mengundang tokoh-tokoh untuk berkongsi. Ketika itu Yang Mak Bagatun sudah tidak lagi menjadi pengurusi. Ketika itu disandang oleh Yang Mak Bahagia Tun Abdullah Ahmad Badawi. Jadi dia diundang sebagai tamu rancangan. Dengan penuh tawaduk beliau datang. Tetapi yang menarik perhatian saya ada dua key point tadi. Yang pertama, orang sehebat almarhum Tun, dia merujuk meminta nasihat siapa? Isteri. Tahniah tuan kerana membuka pintu.
bukan senang. PTD yang lahir daripada era 50-an, 60-an pasca merdeka, untuk memimpin sebuah institusi yang berprestij seperti IKIM, yang dicetuskan pemikirannya oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika itu, Tun Mahathir Mohamad, Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad, yang saya percaya adalah hasil daripada pandangan-pandangan tokoh-tokoh di sekitarnya. Jadi diwujudkan IKIM. Kenapa IKIM? Sudah ada BAHIS, nama sebelum JAKIM. BAHIS atau JAKIM sekarang mengurus Islamic atau Muslim Affairs sesuai dengan semangat Perlembagaan Persekutuan. Dan ia lebih tepat dalam konteks menjalin hubungan dengan pihak berkuasa agama negeri. Tetapi untuk engagement dengan rakyat Malaysia, yang ketika itu sekitar 23% yang bukan Islam, duduk di sebuah negara majoriti Muslim, di tengah-tengah rantau Muslim terbesar di dunia. Kalau Nusantara ini, jumlah penganut Islamnya jauh lebih ramai daripada orang Arab, daripada Morocco sehingga ke paling kanan. Ni ke kanan saya ni Dr. Bukhari Lubis Ahmadi. Nama saya ambil nama masa kita di second college lagi. Kawan sebelah bilik ni. Saya tumpang semangat dia, masya-Allah. Rumpun Muslim di Nusantara jauh lebih ramai daripada Muslim berbangsa Arab. Jadi, apakah peranan di pihak kerajaan selain daripada peranan yang dimainkan oleh sektor ketiga, civil society, NGO? Lebih-lebih lagi dengan semangat Perlembagaan Persekutuan, Islam adalah agama persekutuan. Jadi perlu ada satu agenda di pihak kerajaan untuk memberi kefahaman yang benar kepada rakyat Malaysia yang bukan beragama Islam, supaya kita dapat mewujudkan suasana yang harmoni. Jadi mandat ini diberi kepada IKIM, dan barangkali kerana itulah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memilih Ketua Setiausaha Negara ketika itu, bukan semata-mata Ketua Setiausaha Negara, tetapi personality yang ada kepada Tan Sri Ahmad Sarji Abdul Hamid ketika itu. Jadi kita lihat sumbangan besar ni sebahagian saja yang sebenarnya yang bagai Datuk Aidi share dengan saya. Datuk Aidi juga selain sudah mantan menteri di Sabah, adalah pegawai tinggi di JKSM, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Jadi kita lihat antara sumbangan besar almarhum Tun ketika beliau menjadi pengurusi Jawatankuasa Petugas Khas memperkasa pengurusan hal ehwal Islam pada 1995. Saya masa itu jadi terlibat dalam urus dia. Dan juru catatnya Jawatankuasa ini ialah seorang ustazah. Ketika itu namanya Ustazah Hakimah Yusof. Dan sekarang adalah Ketua Pengarah JAKIM. Wanita pertama yang menjadi Ketua Pengarah JAKIM. Kalau wanita jadi Ketua Pengarah Jabatan Standard Malaysia, tak pelik. Kalau wanita jadi Ketua Pustakawan UKM, tak pelik. Tetapi seorang wanita jadi Ketua Jabatan Agama Persekutuan. Rupanya bakat yang ada, saya bukan nak bicara tentang ustazah ini, tetapi hasil didikan Tun berbulan-bulan yang melihat potensi kepada seorang ustazah ini, yang menjadi urus dia atau setiausaha pada Jawatankuasa Petugas Khas Memperkasa Pengurusan Hal Ehwal Islam 1995. Dan antara yang menganggotai Jawatankuasa ini bukan sebarang tokoh, bukan sebarang orang. Termasuk tokoh ilmuwan tersohor, bukan peringkat Malaysia, peringkat dunia. Almarhum Tan Sri
Prof. Ahmad Ibrahim, ahli jawatankuasa di bawah Tun, almarhum Tan Sri Prof. Emeritus Dr. Muhammad Kamal Hassan, mantan pengurusi kami, mantan pensyarah Fakulti Pengajian Islam, mantan profesor di UIA, mantan rektor UIA, dan meninggal baru lagi ketika diberi amanah sebagai pengurusi IKIM. Rahimahumullahu ta'ala. Selain daripada itu, lanjutan daripada perakuan jawatankuasa inilah ditransform bahagian hal ehwal Islam di Jabatan Perdana Menteri daripada Bahis kepada JAKIM. Bermula 1997, JAKIM Bahis dijenama semula dan dikenali dengan nama JAKIM. Jadi JAKIM bukanlah ditubuhkan 1997, tetapi pada hakikatnya, dari segi faktanya, JAKIM sebuah institusi yang dizahirkan oleh Majlis Raja-Raja pada 1968. Kemudian menaik taraf bahagian Hal Islam JPM seperti yang saya sebut tadi, memperkasa pengurusan perundangan syariah sehingga tertubuhnya Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Kalau kita lihat dari segi pentadbiran kehakiman Islam, sebelum itu dia semata-mata di peringkat negeri. Mahkamah Syariah di peringkat negeri. Dan bukanlah laluan yang mudah kerana urusan agama ni state matter, urusan negeri di bawah kuasa raja pemerintah di negeri-negeri, untuk mewujudkan sebuah jabatan di peringkat persekutuan yang ada kaitan dengan kuasa yang diberi oleh undang-undang di peringkat negeri ataupun di peringkat persekutuan oleh perlembagaan persekutuan sendiri. Panjang perjalanannya. Termasuklah lanjutan pada itu setelah tertubuhnya JKSM, salah sebuah jabatan urusan hal ehwal Islam di peringkat persekutuan. Kita ada 3 yang utama sekarang ni, JAKIM, JKSM, dan kemudiannya pada era Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi ditubuhkan Jauhar, Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji. Seolah-olah ia merupakan Kementerian Awqaf di Malaysia. Itulah impian atau wawasan, ya, yang kami dapat baca daripada pandangan jauh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi bagi memperkasakan pengurusan agensi-agensi agama persekutuan ini, Yang Amat Berbahagia Tun dengan kebijaksanaan dan kuasa yang ada padanya ketika itu, dan dengan kepercayaan tinggi yang diberi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita tahu dia serve bawah bapa Perdana Menteri, diwujudkan perkhidmatan bersama dan perkhidmatan guna sama yang melibatkan pegawai-pegawai hak ehwal Islam di peringkat persekutuan. Mereka sebenarnya di dalam satu perkhidmatan, walaupun tidak melibatkan semua negeri. Pada umumnya ada 6 negeri, ada 7 negeri yang menyertai perkhidmatan bersama atau guna sama ini. Jadi pegawai-pegawai ini dia transferable. Kelihatan dia pegawai JAKIM, tetapi dia berkhidmat mungkin di Negeri Sembilan, Melaka, Penang dan Perlis contohnya. Lebih kurang macam PTD jugalah, ya, dan servis-servis yang lain. Bukan itu saja, dengan jasa jasa almarhum juga memperluaskan perkhidmatan guna sama hakim dan pegawai-pegawai syariah di negeri dan memperkasa program pembangunan Islam masyarakat orang asli sehingga wujudnya unit dakwah orang asli di JAKIM dan pewujudan jawatan penggerak masyarakat orang asli. Sekarang ni ketika saya berkhidmat sebagai ketua pengarah JAKIM 12 tahun yang lalu, boleh dikatakan hampir 70% perkampungan orang asli ada penggerak masyarakat lantikan JAKIM, tetapi ditempatkan di negeri diselia oleh agensi agama negeri. Mereka ada di daerah-daerah di mana ada kawasan perkampungan orang asli. Cetusan siapa ni?
ini adalah Tuan yang mungkin Tuan sendiri pun tak perasan. Ini adalah cetusan ataupun paksaan yang dibawa, yang ditunjuk jalan oleh Yang Amat Berbahagia Tun kepada Bahis dan JAKIM ketika itu. Dan di letak yang akhir, tetapi seharusnya ia yang pertama. Memperkasa pendidikan kelas Al-Quran dan Fardu Ain melalui peruntukan kewangan kerajaan. Senario pada tahun 1990-an, ramai termasuk para ilmuwan, hatta pensyarah profesor sendiri pun, kesan daripada satu kesilapan dasar pendidikan yang saya tak guna istilah menghapuskan, tetapi menyekat kelas agama petang di sekolah-sekolah rendah kebangsaan, menyebabkan kita melahirkan generasi yang buta jawi. Buta jawi orang anggap tidak cukup celik huruf untuk membaca bahasa Melayu menggunakan huruf Arab seperti Farsi, Urdu yang asalnya huruf-huruf Arab, Doktor, ya? Dan banyak lagi. Osmaniyah pun menggunakan huruf-huruf Arab. Jadi kesan daripada sekatan itu atau penghapusan itu, kita melahirkan ramai ilmuwan tetapi yang buta jawi. Akibatnya bukan buta jawi, dia buta Al-Quran. Tidak dapat membaca hatta benda paling basic untuk membaca. Mujurlah dengan perkembangan semasa, capaian kepada ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, tafsir, ulumut tafsir dan lain-lain ilmu yang berkaitan boleh dicapai melalui bahasa-bahasa yang lain. Sebab itu pada era 70-an 80-an, anak-anak kita yang sama belajar di UK khususnya ketika itu dan kemudiannya di USA, mereka lebih berpengetahuan agama. Sebab ada capaian untuk memahami Al-Quranul Karim dengan segala keluasannya. Dan mereka menjadi orang yang sangat aktif, menggerakkan kerja-kerja keilmuan, kerja-kerja dakwah dan sebagainya. Itu senario pada 90-an. Jadi hasil daripada pemikiran, perbincangan bersama oleh beberapa tokoh ketika itu, izinkan saya sebut salah seorangnya pernah menjadi Naib Chancellor UKM, Datuk Tan Sri Dr. Muhammad Yusof Noor. Ketika itu dia belum jadi menteri penuh, timbalan menteri. Gandingan dengan Ketua Pengarah Bahagian Agama JPM atau Bahis ketika itu, Dr. Abdul Hamid Osman, juga mantan pensyarah Fakulti Islam UKM. Rupanya UKM ni jadi lubuk lah, Datuk Pengurusi, yang melahirkan para pemikir. Selain daripada diri mereka adalah para ilmuwan, pemikir, perancang yang Masya Allah meninggalkan jasa yang besar. Jadi program KAFA berjalan sehingga sekarang dengan peruntukan yang besar untuk mencelikkan anak-anak kita memahami agama mereka sendiri melalui asas-asas Al-Quranul Karim dan asas-asas Fardu Ain, kelas Al-Quran dan Fardu Ain. Sehingga saya ingat lagi ketika almarhum Dr. Abdul Hamid Osman pernah sebut dalam satu mesyuarat pengurusan tertinggi, mesyuarat pos kabinet, dia kata baru tadi Datuk Seri Sami Belu ada sebut dia juga nak mewujudkan kelas KAFA untuk komuniti India menggunakan bajet kerajaan, ya, seperti mana kejayaan program KAFA yang dikendalikan oleh JAKIM dengan kerjasama semua agensi agama negeri. Dan kemudiannya tak lama lepas itu, beberapa minggu lepas itu, almarhum Dr. Abdul Hamid Osman sebut lagi. Dia kata Datuk Seri Sami Belu, dia nak memperkenalkan kursus perkahwinan seperti yang dibuat oleh jabatan-jabatan agama kepada komuniti India. Sebab dia nampak sebagai pemimpin komuniti India, dia nampak kerapuhan institusi keluarga dengan mengimport budaya-budaya lama, penghinaan kepada wanita,
memukul dan seumpamanya. Jadi dia lihat kadar perceraian tu sangat tinggi berbanding dengan hasil penyelidikan research yang dibuat oleh LPPKN di kalangan umat Islam, generasi yang mengikuti kursus pra perkahwinan, kadar percayaannya semakin menurun ketika itulah, ya. Jadi orang yang bertanggungjawab yang facilitate kepada kecemerlangan program kafah sehingga memberi ruang dan melahirkan generasi baru yang boleh kenal agama mereka sendiri melalui asas-asas Al-Quran Al-Karim adalah Yang Amat Bahagia Tun Ahmad Sarji. Ketika saya bersara sebagai Ketua Pengarah JAKIM pada 2011, saya masih ingat lagi sebab selalu lapor pada Menteri dalam postcap yang YB Menteri Agama, dan saya juga setiap minggu antara agensi di bawah JPM yang diwajibkan hadir postcap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri setiap Rabu. Ketika itu kita laporkan daripada 800 juta belanjawan yang diperuntukkan kepada JAKIM, sebenarnya lebih 40% disalurkan kepada negeri hanya untuk program kafah sahaja. 40% untuk kafah, kami tak belanja single sen. Untuk program training kita ambil bajet training kita, menggunakan kemudahan-kemudahan 7 institusi latihan di bawah JAKIM, di Semenanjung dan di Sabah dan di Sarawak. Jadi kita kongsi dengan pihak berkuasa agama negeri. Jadi wajar sekali Yang Bahagia Datuk Aidi kerana buat poster ini meletakkan siapa di belakang tabirnya. Kalau nak ditambah banyak lagi, tapi tak sesuai untuk sesi hari ini, Prof. Ya? Okey. Jadi dengan semangat itulah, alhamdulillah, apabila saya diberi kepercayaan oleh sahabat-sahabat di USIM sebagai karyawan tamu, saya menumpanglah semangat tim para ilmuwan muda, para profesor muda, dan kami dapat menerbitkan melalui USIM sebuah buku yang mungkin berfaedah untuk anak-anak para ilmuwan di UKM khususnya, berkaitan dengan pengurusan haiwan Islam di Malaysia, dan dilancarkan sempena Pesta Buku Antarabangsa di PWTC oleh pengurusi kami Yang Bahagia Datuk Dr. Muhammad Nur Manuti. Ya. Dan saya rasa bersalah juga Prof. Sunawari kalau saya tak sebut. Pengurusi kami sekarang, Datuk Pengurusi LPU, juga alumni UKM. Ya. Prof. Taufik jangan terasa, ya. Kita dalam satu family besar sebenarnya. Ya. Kemudian antara yang kami fokus kerangka perundangan dalam perkhidmatan haiwan Islam, kelas perundangan dan kehakiman, tadbir urus dan pengurusan organisasi, pendidikan agama Islam di Sarawak, kita beri tumpuan khusus Datuk Aidi, kelas ekonomi dan kewangan Islam. Saya walaupun bimbang takut terhakis pahala, tetapi untuk memberi suntikan semangat kepada ilmuwan muda dan anak-anak di universiti, lahirnya institusi atau satu produk yang dikenali dengan Ar-Rahnu sekarang ni, termasuklah kajian-kajian awal tentang konsep Bank Islam. Ia adalah hasil penyelidikan yang mutawadhi' yang dilakukan oleh Pusat Penyelidikan Islam di bahagian agama Jabatan Perdana Menteri. Kalau sekarang namanya bahagian penyidikan JAKIM lah, ya. Antara tokoh-tokoh yang saya fikir para ilmuwan, para pentadbir di universiti, jangan lupa nama mereka, ada yang masih hidup, macam Ustaz Bakir Mansur, ya. Ustaz Bakir Mansur. Ini antara orang kata PIC, desk officer yang menyediakan kertas konsep itu. Dibimbing oleh para ilmuwan yang bersemangat yang baru pulang daripada Mesir dalam bidang Islamic Finance, seperti Dr. Sobri Solomon, Dr. Abdul Rashid Dail. Dua nama ni semuanya pensyarah fiqh Islam juga. Ya.
Jadi daripada bimbingan tokoh-tokoh ilmuwan inilah pegawai di JPM menyediakan kertas konsep dan diangkat, kita mendapat laluan mudah. Ketika itu Anwar Ibrahim dibawa masuk oleh Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad dalam kerajaan. Jadi laluan ketika itu agak-agak mudah. Dan saya masih ingat lagi, saya antara budak ekstrim lah bila masuk dalam servis Datuk Musi pada 1974. Duk naik bas Srijaya aja pergi ke office. Tak buat loan. Sebab loan tu ada 4%. Ribawi pada 1978. 1978. Naik bas Srijaya daripada Bangsa. Motor pun tak beli. Akhir sekali buat tabungan bersama sahabat karib saya, pensyarah ITM, almarhum Ustaz Khamis Ismail, bekas pensyarah ITM, alumni UKM. Buka joint account di bank pertanian, Jairo. Joint account. Kerani di kaunter tu, senyum-senyum macam peli kami. Bila siap semua proses, saya ni pasal ada sikit Datuk darah Arab. Jadi bukan jenis simpan-simpan. Tadi gelak pasal apa? Itu soalan saya. Kenapa gelakkan saya? Dia kata, dia panggil Ustaz, dia tahu saya Ustaz. Dia kata, Ustaz, selalu yang buat joint account ni, suami isteri. Mana siapa-siapa pun boleh masuk duit, siapa-siapa pun boleh keluar duit. Salah seorang. Ini pelanggan pertama. Ya, kalau zaman sekarang dia kata mungkin pengikut LGBT ni. Masya Allah. Kenapa? Kerana tak nak ribawi. Simpan dalam satu akaun, beli kereta second hand melalui iklan Malayman. Satu hari saya bawa ke Pusat Islam, satu hari dia drive ke Shah Alam. Gila-gila. Kerana tak nak ribawi. Tak lama lepas tu, kerajaan hasil daripada kajian tadi memperkenalkan skim pinjaman yang kalau istilah sekarang ni patuh syariah lah, ya, patuh syariah. Alhamdulillah sampai sekarang. Jadi ini semua adalah hasil penyelidikan. Hasil penyelidikan. Selain pada itu, tumpuan diberi kepada diplomasi dan hubungan antarabangsa. Jangan lupa kita menjadi, kalau bolehlah dengan tawaduk juga saya sebut, Malaysia menjadi sebenarnya peneraju kepada Sekretariat MABIMS. Dia hubungan serantau, ada satu forum kerjasama di peringkat menteri, peringkat ministerial yang dipanggil MABIM. Tapi ini bukan MABIM yang bahasa. MABIM akronim kepada Pertemuan Tidak Rasmi Menteri-Menteri Agama, BIMS, Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura. Dan forum ini masih aktif sampai sekarang. Kalau tak salah saya, saat ini ada persidangan peringkat menteri di Republik Singapura, giliran Singapura menjadi tuan rumah di saat ini. Ya, Datuk Dr. Naim mungkin masih di sana. Jadi begitulah juga penulisan ini juga tumpu kepada perkhidmatan hayat Islam. Saya sebenarnya nak pergi kepada dan nak fokus kepada sumbangan besar yang amat berbahagia Tun selaku pengurusi kepada sebuah jawatan kuasa yang ditubuhkan oleh Majlis Raja-Raja. Tapi izinkan saya untuk break sekejap, nak imbas dan kenangan muamalah, ini bukan muamalah saya secara peribadi bersama almarhum Tun Ahmad Saji. Sebenarnya bermula daripada 1990-an lagi. Di satu ketika saya diberi kepercayaan sekitar lebih 34 tahun yang lalu, masa tu masih muda, awal 30-an, diberi amanah sebagai Ketua Pendaftar Nikah Cerai Rujuk Jawi. Satu hari Tuan Haji Alias,
pegawai kanan yang menjaga pejabat KSN, hubungi pengarah saya, almarhum Ustaz Arifin Harun, juga alumni UKM, beritahu KSN nak nikahkan anak. Jadi kita pegawai muda ketika itu berfikir, okey, kita tunggulah apa proses. Ya. Kalau budak sekarang ni dia kata, so what? Ya. Budak sekarang lah. Tapi pengarah saya, almarhum Ustaz Arifin, dia nasihat saya. Dia kata, hantar pergi pejabat KSN, jumpa Haji Alias. Terangkan prosedur apa semua. Saya pun dengan penuh gementar pergi sebab KSN zaman tu, kalau saya nak buat bandingan lah, macam private nak jumpa Panglima Tentera. Dia orang nombor 1 dalam perkhidmatan awam. Syusa Jemaah Menteri, Aura Ahmad Sarji, yang orang gelar mat perkeliling. Maaf tuan, saya ingat lagi Adam dan ahli keluarga yang guna istilah mat perkeliling ni, siapa? Yang mendedahkan di peringkat publik. Dalam suatu majlis perpisahan kepada KSN di Hotel Concord di KL, entah macam mana bos saya tak pergi, dia arah saya pergi. Saya cukup bertuah. Saya masih ingat terngiang-ngiang lagi apabila Tan Sri Sam, Tan Sri Syamsuddin Osman, mantan KSN, dalam ucapan dia, itu kali pertama dia berani mengusik Tan Sri Ahmad Sarji. Dia kata, kawan-kawan saya semua panggil mat perkeliling. Sebab dalam era pentadbiran dia sebagai KSN, dimaktubkan, kalau sekarang ni macam di ISO kan lah, ya, pelbagai perkeliling, termasuk falsafah, carta pelanggan dan banyak lagi. Yang ni anak-anak yang belajar bidang public admin sangat lebih arif daripada saya. Semuanya itu kalau kita lihat sejarah, dizahirkan pada zaman mat perkeliling ini, almarhum Ahmad Sarji. Jadi gemetar saya nak pergi, tapi saya pergi alhamdulillah. Saya ambil petua mak mentua saya. Dia kata kalau nak jumpa orang kita geruni, baca yang ni. Ini saya nak ijazah lah ni. Ya. Itulah yang saya pegang. Saya jumpa siapa pun, hatta pernah menghadap Tuanku Agong, itu saja yang saya baca. Dan saya tengok mata dia, saya membaca, awak adalah hamba Tuhan macam saya juga. Itu saja. Apa yang baca? Mak mentua saya yang juga kebetulan mak saudara saya. Maksudnya apa? Ya? Kahwin sepupu tak pandai ber-girlfriend berkali. Arrange marriage. Dia kata, Muhammad baca basmalah 19 kali. Baca basmalah. Apa benda basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. 19 kali. Sambil melangkah, masuk bagi salam, tengok mata dia. Ingatlah hati, mu pun hamba Tuhan macam aku juga. Sebab kami ni orang Ulu. Ya? Masya Allah. Sangat berkesan. Saya duduk bersama masa tu Tan Sri. Saya beritahu semua prosedur. Saya bawa semua borang. Dan bakal menantu dia pun ada hari itu. Yang inilah yang segak bersongkok ni, ya, sebelah anak almarhum. Saya cerita, kami baru perkenalkan suatu peraturan. Kalau sebelum ni kursus perkahwinan ni voluntary saja. Ya. Tapi zaman saya jadi ketua pendaftar tu, saya mempengaruhi pihak atasan dah sampai masa untuk kita wajibkan. Terkena pada bakal menantu KSN. Tak ikut kursus lagi. Dah nak kahwin dah. Saya tahu kena ikut kursus.
dia tengok saya. Tapi saya dapat baca. Saya tengok wajah dia, tak berubah. Kau nak kata naik merah, tak ada. Dia tengok saya. Kalau Abdul Rahman masih ingat, dia kata, bagus kan? Bagus, pasal mungkin budak-budak ni belum ada maklumat apa semua. Saya kata, okey, kita buat special program. Taklimat, semua kandungan modul yang sepatutnya 13 jam, kita kompres tapi wajib ikut. Tapi tak perlulah ikut yang sehari setengah tu. Ya? Selesai satu, dia tengok budak ni, ustaz. Ya? Nak mengarah ke sen. Kemudian saya isi borang dan bawa borang wakalah untuk dia wakil wali. Saya tanya, Tan Sri nak wakil pada imam ataupun nak wakil pada pegawai jawi. Kalau imam, imam pilihan dia lah. Ya? Dia kata jawi lah. Ya? Maksud dia saya lah. Ya? Semua borang dah lengkap. Tiba-tiba, tuan-tuan dan puan-puan, mangkali berkat baca basmalah tadi. Budak ni, ya, pegawai muda ni, ustaz muda ni, berani cakap pada KSN, Tan Sri, sebenarnya yang afdal akad nikah wali. Saya wakil wali saja. Yang asalnya wali. Dan itulah yang afdal. Cuba bayangkan, 33 tahun dulu, Abdul Rahman baru share Facebook sambut ulang tahun perkahwinan mereka yang ke-33. Masya Allah, tahniah. Budak-budak sekarang kata til jannah, insya Allah. Jadi, bila saya sebut macam tu, sekali lagi saya tengok wajah dia, agak berubah tak KSN ni. Ya? Orang tak sebut Ahmad saja, orang sebut KSN. Ya? Biasa aja wajah dia. Sebelum dia nak jawab, apa yang dia kata? Dia sandar sekejap. Dia kata, semasa ayah saya meninggal, saya dengan adik-adik saya, 3 beradik tak salah saya, kami sendiri yang mandikan dia, riba dan mandikan. Isyaratnya bahawa cadangan saya sudah diterima. Dan sekali lagi saya tengok wajah dia, tak berubah. Kok dia rasa memandai-mandai, ustaz ni tak ada apa? Tak ada hikmah. Ya. Alah, wakil wali akad je lah, nikah apa masalah. Ya. Tanpa saya duga. Ini cerita 1990. Yang belum lahir pada 1990 atau masih kecil ketika itu, tak ada pegawai tinggi yang berpangkat yang menikahkan sendiri anak dia. Ini kerja Tok Imam. Kerja Tok Bilal. Ya, atau penolong-penolong pendaftar yang dilantik oleh Jabatan Agama. Seolah-olah macam merendahkan martabat. Sebagaimana orang keberatan nak mengalunkan azan. Ini kerja Tok Bilal, grade S17, S11. Walaupun bonda dan nendanya dulu pernah mengajar dia azan, tapi bila dah jadi meningkat naik, hatta jadi profesor sekalipun, ini pasal cakap dalam universiti, kena sebut contoh kan. Takut ada profesor rasa terhina kalau nak mengalunkan azan. Ni kerja Tok Bilal, grade S17 sekarang kan. Profesor berapa? Grade apa? Berjusa-jusa. Takkan nak azan? Betapa teruknya pemikiran kita dicemarkan. Ya, bukan tak faham, tapi dicemarkan. Salah tanggapan. Ya, salah tanggapan. Dalam majlis di kediaman rasmi KSN, dia sendiri yang akad nikah. Jadi dia tanya, apa yang saya kena buat? Saya nak keluar study card. Zaman duduk UKM, zaman tu kita study duduk nota.
buat study card. Lafaz ijab, lafaz qabul, itu saja. Saya kata Tan Sri doa semua saya urus, khutbah semua saya urus. Tan Sri baca lafaz ijab, Abdul Rahman baca lafaz qabul, itu saja. Kebetulan memang saya bawa pun, dah siap lafaz tu. Dia tengok, aku nikahkan di kau, aku kahwinkan di kau, sekian-sekian. Dia kata, aku ni kasar. Saya ingat lagi. Tak tahu Abdul Rahman dengar hari itu. Saya nak tukar pada saya. Saya nikahkan di kau. Boleh tak? Boleh, Tan Sri. Di kau ni saya nak ubah pada anak anda. Saya nikahkan anak anda dengan anak anda saya. Dia sebut nama. Saya pun terus sebut, boleh Tan Sri. Tapi bila dia dah setuju, mana tak jadi isi borang wakalah tadi, budak 33 tahun ketika itu, 34 tahun, mencelah pula cakap kat Tan Sri. Kita syahadah pun sebut aku. Aku bersaksi, bukan saya bersaksi. Maknanya boleh. Aku pun boleh. Dah selesai ungkit lagi. Yang tu saya rasa silap saya lah. Ya? Mungkin pengalaman masih mentah. Tetapi sekali lagi saya tengok wajah dia Adam, tak merah pun. Maknanya dia tak tersinggung. Ya? Walaupun saya memberi pandangan yang berbeza. Barangkali itu antara resepi kecemerlangan, kehebatan tokoh atau sosok ini, kerana dia bersedia mendengar pandangan, nasihat, termasuk mendengar nasihat isteri untuk memegang amanah sebagai pengurusi IKIM. Panjang pula. Ya. Kemudian lanjutan daripada itu, saya diarah oleh ketua pengarah bahis suatu ketika itu guru saya sebenarnya, Datuk Zainal Abidin Abdul Qadir. Dia pegawai KPM yang dipinjamkan jadi ketua jabatan di Bahagian Agama JPM. Dia kata pejabat KSN minta calon seorang ustaz yang boleh faham Inggeris sikit-sikit. Sebab KSN nak melawat China. Selaku pengurusi program pendakwah negara. Rupanya dia pengurusi program pendakwah negara ketika itu. Satu program besar ketika itu, yang menghimpunkan para ilmuwan. Ya. Sekarang inisiatif yang seumpama itu Datuk Dr. Munir, mungkin dalam jenama yang lain lah. Tetapi saya masih ingat, apabila pengurusinya KSN, para ilmuwan di lapangan, medan dakwah, para ilmuwan di pelbagai institusi pengajian tinggi, semuanya datang, hadir. Masya Allah. Itu satu pengaruh besar apabila diletakkan tokoh yang hebat seumpama ini. Saya menjadi khadam lah. Ya. Haji Aliah pesan, dia kata Tan Sri ini dia sangat pancul. Dia pesan dia sebab zaman tu lah. Zaman tu ustaz selalu tak pernah pancul. Ya. Zaman tu lah, maaf ya. Saya ustaz juga. Jadi banyaklah pengalaman menarik, alhamdulillah. Kemudian tak lama selepas itu saya dipanggil lagi bersama sahabat saya yang dah meninggal, Tuan Haji Isa Ismail. Dia kata Tan Sri jemput ke rumah untuk buat tutorial bimbingan umrah kerana dia satu family nak pergi umrah. Jadi saya pun selongkar nota-nota bimbingan umrah yang pernah saya buat waktu saya jadi atasy agama di London untuk para diplomat dan student kita yang nak pergi umrah, pergi haji. Mana datang rumah saya, kita buat tutorial ringkas lah. Cari-cari jumpa, alhamdulillah. Jadi kalau persoalan-persoalan yang kompleks tu Haji Isa jawab lah. Ya. Dia pegawai kanan di Pejabat Mufti. Dia lebih alim daripada saya, lepasan Baghdad. Saya ni lepasan UKM. Ya. Bukan kata tak boleh. Boleh baca kitab-kitab turas. Tapi baca lain, faham lain. Ya. Ataupun dalam 20%.
Jadi Masya Allah hubungan makin erat dan lebih bermakna apabila saya terpilih melalui mesyuarat agung sebagai ahli lembaga pengarah IKIM sekitar 2012 dan dia memberi kepercayaan kepada saya dari Taiwan dan mengetuai satu pasukan untuk meneliti konten radio termasuk iklan-iklan yang mengarut ni kita hapuskan secara berperingkat, ya, dan fikir konten radio yang bermakna sesuai dengan misi dan falsafah IKIM. Sekarang ni hasil daripada cetusan arahan beliau sampai sekarang, pengurusi-pengurusi selepas itu sampai sekarang masih mengekalkan pasukan itu. Ya, sekarang ni diketuai oleh Yang Bahagia Datuk Muhammad Bashir, ya, bekas pelajar Al-Quran dan Mesir dan tokoh korporat pula sekarang, Hafiz Quran, Alhamdulillah. Selain daripada itu, yang paling bermakna apabila bersama dalam JKT. Jadi yang JKT ini saya kena sebut secara ringkas sebab masa dah di penghujung. Ini sebuah jawatan kuasa tertinggi Majlis Raja-Raja Institusi Hal Ehwal Islam peringkat persekutuan dipengurusikan oleh almarhum Tun sendiri. Ahli jawatan kuasanya Timbalan Pengurusi Dr. Muhammad Afifia Lakiti, almarhum Prof. Emeritus Tan Sri Dr. Muhammad Kamal bin Hassan, Yang Bahagia Datuk Haji Noh, saya bersama Yang Bahagia Datuk Aidi mewakili Sabah, dan Yang Berbahagia Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Datuk Dr. Abdul Rahman ni Menteri yang bertanggungjawab hal ehwal Islam di Sarawak, seorang doktor perubatan, Datuk, alumni UKM. Masih sebagai menteri yang jaga beberapa portfolio di sana. Dan berdasarkan kenyataan media yang dikeluarkan oleh pejabat Nyimpan Mahal Besar Raja-Raja selaku urustia JKT ketika itu pada 29 Ogos 2018, yang mempelawa semua pihak menghantar memorandum bertulis kepada jawatan kuasa tertinggi Institusi Hal Ehwal Islam atau kami kenali dengan JKT, yang mandat diberi ialah untuk yang peluang diberi kepada semua pihak termasuk yang bukan Islam, menyampaikan pendapat, pandangan dan sumbang saran berkenaan tata urus institusi Islam, penilaian, pengurusan beserta cadangan dan syur penambahbaikan, mengutamakan institusi naungan kerajaan peringkat persekutuan dan boleh menyentuh NGO. Jadi term of reference kita tak sentuh pihak berkuasa agama negeri. Tetapi pada hakikatnya sepanjang 4 bulan kami bersidang 3 hari seminggu penuh. Selasa, Rabu, Khamis, tak pernah gagal. Selama 4 bulan. Kadang-kadang kerap kali di Pejabat Nyimpan Mahal Besar dan kadang-kadang di Istana Lama. Kita panggil pelbagai pihak. Dan okey, saya pergi ringkas. Sebanyak 102 institusi berkaitan hal ehwal pengurusan, bukan sekolahannya, yang dipanggil. Pimpinan utama NGO dan parti politik termasuk parti pembangkang. Pimpinan utama semua datang. 1-2 saja yang terpaksa wakil bila berada di luar negeri. Hampir semua mufti negeri dari Perlis hingga ke Sabah juga dipanggil untuk memberi pandangan, kritikan, teguran dan seumpamanya. Ahli akademik yang terpilih yang disenaraikan sebagai resource person mengikut bidang kepakaran, wakil NGO dan pertubuhan-pertubuhan agama lain, agama bukan Islam juga dipanggil. Dan kebetulan tadi Prof. Dr. Taufik Yap tarik perhatian, dia pun antara yang dijemput dalam bahasa Pejabat Nyimpan Mahal, dia tadi panggil lah, ya. Selaku Presiden Makmah, Alhamdulillah. Jadi kandungan saya tak boleh rilis keseluruhan kerana sebahagian masih di peringkat sulit dalam pentadbiran kerajaan, tetapi ada yang sudah tidak lagi sulit. Secara umumnya perakuan yang dibuat oleh jawatan kuasa yang dipimpin oleh Yang Bahagia Tun ialah
Tadbir Urus Hayat Islam peringkat tertinggi, pendidikan Islam, dakwah dan Tadbir Urus Hayat Islam Tadbir Urus Hayat Islam, kefahaman Islam, perundangan dan kehakiman, ekonomi dan aset. Banyak syarikat-syarikat milik Muslim yang berjaya juga dipanggil untuk mereka memberi feedback untuk membantu proses penggubalan dasar kerajaan. Begitu juga pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan, sektor ketiga. Jadi JKT membuat 157 perakuan, pada umumnya ke arah penambahbaikan, melakukan perubahan, menstrukturkan semua fungsi dan hala tuju, dan penstrukturan semua institusi atau agensi ini dibahagikan kepada 4 proses. Pertama, ia dikekalkan dan diperkasakan. Yang kedua, fungsi dan struktur dipindahkan kepada agensi lain. Yang ketiga, dibubarkan. Memang ada yang dibubarkan. Dan yang keempat, memperakukan kepada kerajaan supaya ditubuhkan institusi atau agensi baru. Ya. Jadi antara yang sudah terlaksana, yang menjadi tonggak kepada transformasi ini ialah perubahan kepada peraturan MKI, Majlis Kebangsaan bagi Hayat Islam. Perubahan besarnya apa dia? Kalau sejak awal penubuhan pada 1968, ia difungsikan oleh Perdana Menteri. Tetapi saat ini untuk kali pertama, hasil daripada perakuan JKT, ia difungsikan oleh salah seorang daripada Tuanku Raja Pemerintah yang mereka pilih sesama mereka. Ya. Dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kalau sebelum ini adalah pengurusi, sekarang ini adalah timbalan pengurusi kepada MKI. Sebab itu kalau kita ikuti melalui media, banyak perkara-perkara besar yang berkaitan dengan isu pengurusan Hayat Islam, persekutuan ataupun negeri, sering dititahkan oleh Kebawah Duli Tuanku Sultan Selangor selaku pengurusi MKI saat ini. Dan laporan yang disiapkan dengan telitinya setiap perkataan seolah-olah Yang Amat Berbahagia Tun dia menjadi proofreader sebenarnya, ya. Selain daripada dia memimpin, memandu, mengambil mana yang boleh dijadikan, yang diterima sebagai perakuan daripada 105 pertemuan, dan akhirnya kita persembahkan sendiri kepada Tuanku Agong. Jadi gambar yang awal tadi, okey, itulah sesi kenangan apabila almarhum membentangkan laporan kepada Kebawah Duli Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dan perkara-perkara yang berlaku sekarang dan akan datang sebenarnya adalah berpunca daripada perakuan-perakuan yang dikemukakan oleh jawatan kuasa tertinggi yang difungsikan oleh almarhum Tun Ahmad Saji. Jadi dengan itu saya mohon berbanyak maaf kerana terlajak sedikit masa, dan mudah-mudahan maklumat ini bermanfaat. Dan yang lebih penting, datuk-datuk, para profesor, tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak pelajar, kita patut ambil teladan daripada kesungguhan, sifat tawaduk di sebalik ketegasan, dan yang lebih penting ialah budaya membaca. Kalau tidak adalah anjung Pro-Chancellor dengan koleksi yang sebegini banyak. Jadi untuk melahirkan seorang tokoh seperti almarhum Tun Ahmad Saji, kita perlu membudayakan budaya ilmu, budaya membaca, budaya cintakan ulama, budaya cintakan ilmuwan, dan diasaskan kepada ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perubahan-perubahan yang ada ini kelihatan di barisan depan diterajui oleh para asatizah yang duduk dalam perkhidmatan awam. Tetapi pada hakikatnya yang merancang di belakang tabir
bukanlah Ustaz Ahmad Sarji Abdul Hamid, tapi dia seorang KSN yang cintakan negara, cintakan agama, cintakan keharmonian. Kita boleh lihat, ini belum lagi orang bicara tentang sumbangan besar dia secara spesifik kepada IKIM. Bagaimana IKIM menjadi badan yang sangat mesra dengan pelbagai pertubuhan bukan agama Islam. Itu satu topik lain pula lah. Ya? Jadi kesimpulan saya tadi sebenarnya saya khususkan kepada anak-anak, para sarjana muda, ilmuwan muda. Mudah-mudahan kita doakan Malaysia akan semakin maju, makmur, harmoni, aman, damai. Dan jangan kita lupa salah satu kesilapan besar kita apabila kita berada dalam keadaan aman, kita tidak zahirkan kesyukuran. Jadi Allah akan uji. Jadi di saat kita aman, saudara-saudara kita di Gaza, di Palestin, dibunuh dengan kejam, dengan agenda genosid oleh rejim Zionis, negara haram Israel. Kita bersyukur di Malaysia, kita sangat harmoni dengan kepelbagaian agama, kaum dan seumpamanya. Jadi para ilmuwan mempunyai tanggungjawab yang lebih untuk memastikan cara berfikir rakyat Malaysia mestilah tepat, memandang jauh ke hadapan. InsyaAllah. Jadi satu lagi kesilapan saya, selalu saya lupa untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya apa saja yang kita buat, kecil atau besar, biarlah Allah kabulkan. Kalau kita sombong, kita rasa kita dah buat itu dan ini, tetapi kita tak pernah bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar amalan itu dikabulkan. Bila kita kembali ke sana, statement kita jadi seperti orang muflis. Kita minta jauh karena tidak dikabulkan, karena kita terlalu sombong, kita tak mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya ia dikabulkan, diterima. Kalau terima tak perlu banyak, sedikit sudah memadai untuk membuka pintu syurga. Jadi mudah-mudahan, jangan lupa kita doakan almarhum Tuan Ahmad Sarji. Kalau dengar lirik tadi, di mana akan ku cari ganti kan? Mungkinkah jumpa di syurga kan? Ya tidak, bukan mungkin. Kalau kita berdoa dengan sepenuh hati, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Saya baca petikan hadis. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu benar-benar yakin boleh dimustajabkan. Wa'lamu anna Allah Ta'ala la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin. Fahamlah, tahulah, ketahuilah, Allah tidak akan mengabulkan doa yang datang daripada hati yang lalai. Hati yang lalai ini sombonglah, ya. Rasa tak perlu dan seumpamanya. Jadi akhirnya muflis di sana. Tetapi dengan ketawadukan kita mohon kepada Allah SWT. Walaupun sedikit dalam tempoh saya jadi profesor, jadi pensyarah, jadi pelajar, jadi petugas di Perpustakaan Tun Sri Lanang ini, walaupun sedikit, ia sangat bermakna di alam sana. Ya, kalau dikabulkan. Sekian, saya mohon berbanyak maaf. Terima kasih kepada Perpustakaan Tun Sri Lanang karena sudi berkolaborasi dengan IKIM, dan saya sangat berbesar hati dengan kehadiran tokoh-tokoh dan keluarga almarhum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.